kadang apa ni, tak banyak pun usaha tetapi mengaku hebat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah berjalan 10 hari ke Taif, 10 hari berada di Taif, 10 hari balik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kebun Utbah bin Rabi'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, lemahnya ya Allah aku ini, ke manalah engkau hendak letakkan aku ini? Mekah telah tolak aku, tahu apa ni, Taif juga tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah terus mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sembarang jawapan dari Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menggerakkan kaki berjalan daripada rumah Adas tadi, bukan rumah Adas, apa, kebun Utbah bin Rabi'ah tadi, sampailah ke Qadum Manazil ni. Selama 6 hari Rasulullah jalan. Kita berapa jam agak diselangi dengan makan buah-buahan, tapi Rasulullah jalan dengan kebingungan selama 6 hari. Adakah Allah mendengar rayuanku atau sebagainya ni? Cuma tiba-tiba Rasulullah berada di Qadum Manazil, turun 2 malaikat yang mengatakan bahawa ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar kutukan-kutukan apa umatmu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui akan doa-doamu. Maka 2 malaikat memberikan apa ni, cadangan kepada Rasulullah, kalaulah hendak engkau aku hempapkan 2 gunung kepada orang Taif tu, kami buat ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Biarlah yang ini tu menolak, kaumnya ini menolak, tetapi yang bahkan lahir daripada sulbi-sulbi orang-orang Taif itu insya-Allah akan apa ni, memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti mereka memeluk agama Allah selepas daripada apa ni, peperangan Hunain. Perang Hunain tu pun nanti kita di Ja'ronah tu tuan-tuan, di Ja'ronah tu itu orang-orang Taif lah. Kita pergi Ja'ronah semalam kan. Di Ja'ronah tu adalah orang-orang Taif yang bersama menyerang Nabi SAW pada tahun 8 Hijrah. Jadi tuan-tuan kasih Allah, selepas daripada Qadum Manazil ni, Rasulullah pun terus baliklah Rasulullah, sampailah satu tempat bernama Nakhlah. Nakhlah ni satu kebun tamar lah. Maka Rasulullah rehat di situ. Ketika itu Rasulullah semayang subuh. Walaupun semayang 5 waktu belum ada, tapi subuh dah ada dah. Rasulullah pun membaca Al-Quran di situ. Maka diperhatikan sebenarnya oleh jin dalam bacaan Nabi SAW waktu subuh tu. Dan jin sendiri ketika itu melihat Rasulullah SAW membaca Al-Quran, dan dia mengajak seluruh jin-jin masuk Islam. Gitu. Dia masuk Islam kat mana? Lepas tu di masjid jin yang kita cerita semalam. Jadi Rasulullah pun tak tahu yang dia telah diskodeng oleh jin. Cumanya Allah bagi tahu, wahai Muhammad, ketika engkau semayang di sekian-sekian tempat, jin telah melihat kamu. Jadi siapa yang masuk Islam dalam perjalanan Rasulullah SAW ke Taif ni? Adas, seorang hamba daripada Niwana, orang Kristian yang tak disangka-sangka masuk Islam. Siapa lagi yang masuk Islam? Jin yang tak disangka-sangka, yang diharapkan manusia tetapi jin dan hamba. Itulah kita. Kadang-kadang kita sampaikan saja usaha dakwah, kadang-kadang orang-orang yang kita nak sampaikan tu tak masuk, tak jadi baik. Orang-orang di sekelilingnya yang jadi baik. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita. Teruskan Rasulullah di Nakhlah tu, Rasulullah terus nak balik. Sampailah berada di kaki gunung ataupun Jabal Nur, yang di atasnya ada Gua Hira. Dah nampak kan? Jadi Rasulullah sampai di situ, Rasulullah rehat sekejap. Maka Rasulullah pun tertanya-tanya. Zaid bin Harisah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, macam mana kita nak masuk Mekah sedangkan orang Mekah nak bunuh kita? Nak balik ke Taif, orang Taif nak bunuh kita. Jadi ke mana kita nak begini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfikir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah memanggil seorang hamba dan bercakap kepada hamba itu supaya balik ke Mekah, hantar utusan ke Mekah, cakap dengan Mut'am bin Adi agar Mut'am bin Adi, pembesar musyrikin ketika itu, menghantar beberapa orang ke Jabal Nur untuk selamatkan Rasulullah. Maknanya Rasulullah minta tolong pada orang-orang musyrikin, pembesar Quraisy, iaitu Mut'am bin Adi, untuk selamatkan dia. Kalau balik sendiri, mestilah Rasulullah akan dibunuh. Tetapi Rasulullah minta macam kawalan keselamatan lah
daripada Mut'am bin Adi. Maka Mut'am bin Adi kata, boleh, esok pagi aku akan hantar tentera pergi ke Jabal Nur ambil Rasulullah. Bukan Rasulullah masuk sendiri, Rasulullah di-escort oleh tentera-tentera pengawal yang dihantar oleh Mut'am bin Adi. Maka Rasulullah pun selamatlah, masuk ke Mekah. Sampai di Mekah, Rasulullah masuk dengan selamat dengan kawalan tentera Mut'am bin Adi. Maka Abu Jahal nampak, wahai Mut'am bin Adi, engkau ni kenapa ni? Dah masuk agama Muhammad ke macam mana ni? Tak, aku tolong dia masuk je. Masuk dalam Mekah, dia selamat. Oh, kalau gitu tak apa. Tapi jasa dia, Rasulullah dapat masuk ke Mekah dengan selamat. Sampai mana? Sampai Rasulullah dirikan sembahyang di Masjid Haram. Dapat sembahyang, kemudian Rasulullah masuk ke rumah, tamatlah kawalan keselamatan daripada Mut'am bin Adi. Itu berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 kenabian Nabi SAW. Maka setahun lepas tu, setahun lepas itu, tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah terus diseksa sampailah 11 tahun ke-11 kenabian Nabi dalam bulan Rejab juga. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Tahun ke-10 tu Rasulullah pergi Taif, balik dengan selamat di bawah jagaan Mut'am bin Adi. Kemudian Rasulullah terus diseksa lagi sampai bulan Rejab tahun depannya, 11 kenabian Nabi. Maka tahun ke-11 itu, bulan Rejab, berlakulah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-11 kenabian Nabi SAW. Jadi, oleh kerana Mut'am bin Adi banyak jasanya kepada Nabi SAW, bukan itu saja jasanya. Jasanya yang lain adalah ketika Rasulullah di pulau. Ingat tak Rasulullah di pulau? Tahun ke-7, ke-8 dan ke-9. Bagaimana Rasulullah boleh terselamat daripada pemulauan itu? Ini juga adalah hasil kerja usaha Mut'am bin Adi yang mengharapkan semua orang-orang pembesar Quraisy menghentikan pemulauan itu. 2 kali diselamatkan oleh Mut'am bin Adi walaupun dia orang kafir. Saya terfikir, tuan-tuan, apabila Mut'am bin Adi ini disebut oleh Nabi SAW, Rasulullah sebut dia dalam perang Badar, dia telah meninggal dunia Mut'am bin Adi. Tapi Rasulullah kata, kalaulah Mut'am bin Adi masih hidup, Rasulullah menawan 70 orang Badar ni daripada musyrikin. Kalau Mut'am bin Adi masih hidup, kalau dia nak aku bebaskan orang ni, aku bebaskan. Dan sehingga ada riwayat mengatakan Rasulullah hingga ke akhir hayatnya dia sebut nama Mut'am bin Adi, orang yang bukan Islam, kerana banyak membantu Nabi SAW. Cumanya saya terfikir, apakah Rasulullah menyebut-nyebut nama kita? Menyebut nama kita yang banyak berjasa di pada Islam ni. Agak-agak apa jasa kita yang boleh Nabi SAW sebut-sebutkan sebagai kebanggaan Nabi? Dia kata Halim, ada tak agak-agak saya? Cik Amran, ada tak ni? Apa jasa kita pada Islam yang Rasulullah boleh sebut-sebutkan? Maka tuan-tuan kasih Allah SWT, sementara kita tenaga masih ada, cipta akan kekuatan kita ni, jasa-jasa kita tentang Islam. Apa yang kita boleh buat? Derma kita dengan kekuatan kekuatan harta kita, kekuatan idea kita, apa sahaja untuk Islam, keluarkan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan jasa kita itu sebagai kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan kasih Allah, pada tahun ke-12 kenabian Nabi SAW berlaku Aqabah yang pertama. Tahun ke-13 kenabian Nabi SAW berlaku Aqabah yang kedua. Tahun ke-14 kenabian Nabi SAW berlaku hijrah Nabi SAW. Jadi esok insya-Allah kita akan ke Hudaibiyah, iaitu satu peristiwa yang sangat hebat. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah SWT, jangan lepaskan peluang esok di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni peristiwanya bila? Di zaman Nabi, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Saya akan terangkan daripada awal Hijrah sampai tahun ke-6 Hijrah nanti insya-Allah kalau berkesempatan esok pagi insya-Allah taala. Setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.